Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, di kesempatan kali ini saya akan coba ajak teman-teman untuk melihat sebuah video ya yang mengatakan bahwasanya pendatang asing di Malaysia sudah mencapai 7 juta warga asing ya. Benarkah itu? Kita akan lihat videonya. Mati. Saya tertarik dengan satu komen daripada sahabat saya dalam TikTok, iaitu Muhammad Aiman 478. Beliau ada beberapa kali menulis komen bahawa saya diminta untuk ulas tentang isu warga asing yang kian meningkat dalam negara Malaysia pada hari ini. Mengikut data yang saya terima, warga asing dalam negara Malaysia telah mencecah hampir 7 juta penduduk. Oh gila. Yang digelarkan pendatang asing tanpa izin. Saya pernah cerita dengan anda semua bahawa saya sewaktu habis belajar dulu, saya pernah bekerja sebagai seorang jaga ataupun security guard. Pada waktu itu, alhamdulillah saya berkenalan dengan seorang rakan sekerja saya yang asal sebenarnya daripada Pakistan. Tetapi akibat daripada campur tangan bangsat-bangsat pengkhianat negara kita, maka warga negara dan nama beliau ditukarkan menjadi nama orang Nepal dan warga negara Nepal. Ini kerana permit untuk bekerja dalam negara Malaysia sebagai seorang jaga mestilah warga negara Nepal. Bila saya tanya lagi, apakah yang menyebabkan anda teringin nak jadi security guard? Sebab saya tahu ramai rakyat Malaysia hari ini memilih kerja, apatah lagi jika diberi peluang menjadi security guard, itu mungkin akan jadi option yang terakhir. Betul tak apa yang saya cakap? Jadi beliau cerita dengan saya, beliau bukanlah seorang security guard semasa di Pakistan. Beliau sebenarnya adalah seorang doktor di hospital Pakistan. Namun yang demikian, ada ejen yang berjumpa dengan beliau mengatakan bahawa di Malaysia ada kekosongan doktor untuk warga asing. Jadi beliau yang nipu berarti orang Malaysia sendiri ya. Bayarlah pihak ejen tersebut dan beliau datang ejen-ejen ini ya yang bohong. Ternyata doktor tersebut dibohongi oleh ejen dan akhirnya terpaksa bekerja sebagai seorang security guard. Pada awalnya saya tidak percaya, tapi bila beliau tunjuk bukti-bukti seperti beliau punya sijil, surat beranak dan juga ahli keluarga beliau di Pakistan, barulah saya percaya. Dan ketika itu beliau pesan kepada saya, tolong jangan laporkan kepada sesiapa kerana beliau takut apa yang bakal menimpa diri beliau dan keluarga beliau di Pakistan. Apa yang saya cuba sampaikan di sini, kebanyakan warga-warga asing yang masuk ke dalam negara Malaysia ini adalah akibat daripada tangan-tangan bangsat pengkhianat negara. Anda nak untung supply pekerja di situ di sini, anda sanggup menipu pihak lain datang bekerja di sini supaya untuk memenuhi nafsu serakah anda sendiri. Sehingga hari ini kalau malu saya duduk sini dah lama. Saya duduknya lama, saya tengok mai di sini pakai carrier hantar barang. Tu ada lama 2 orang jadi cashier. Tak ada guna lah saya bagi tahu. PBT Pulau Pinang, Komta PBT Majlis Bandaraya Pulau Pinang memang tak ada guna lah. Hampa memang tak guna betul-betul saya bagi tahu. Pasal tu rakyat mampus lah. Kita dah mai lah dekat Komta. Hampa memang pakai baju PBT, pakai baju MBPP, parking sini ada motor ada carrier, siapa boleh nafi? Saya duduk dalam, saya ambil gambar semua, siapa nak nafi? Pemain menyaga dengan warga asing lah. Habis tu hampa jadi PBT lah. Rakyat punya kedai hampa mai, hampa ambil sarang. Mai sini. Kedai signboard pun tak ada. Apa signboard? Mana? Signboard tak ada. Mana ada signboard? Tak ada, menyaga apa ni? Mai ambil gambar, ambil ada signboard. Tak ada signboard, minta tak kedai ni. Kedai tak ada signboard, lega apa tak tahu. Saya beritahu kahwin Malaysia, kahwin apa nak kahwin tak. Tapi kami punya negara, kami punya ekonomi, kami punya subsidi, jangan rampas lah. Kita bukan halang kahwin lah. Keluarga kita pun ada kahwin, warga asing, kahwin tak ada masalah. Bukan pasal kahwin, pasal hampa balas, hampa jajah, hampa ambil ekonomi kita. Main. Kahwin tak mahu tahu. Dia ambil ni. Sebenarnya boleh ambil tindakan. Ni kedai ni tutup. Boleh ambil tindakan.
warga asing. Bagi tahu dah. Cakap ni. Tak ada. Saya ada. Tak ada. Dia tak ada sana. Saya tahu. Saya tahu pekerja adalah pekerja warga asing. Pekerja warga asing, cashier warga asing, jual beli warga asing. Sudah diam. Ini apa? Ini you isteri. Bukan diam. You siapa? Customer you diam lah. You customer you diam. You tak boleh cakap. Bukan you nak diam. Apa siapa? Apa pasal? Ada. Apa? Customer. You customer apa pasal you cakap? You bukan customer saya. You customer. Tak ada. You customer apa you cakap? Bukannya kedai. Tipu apa tipu? Apa tipu? Apa tipu? You belar. You pilih. Kita tak boleh cakap dengan you. Cakap sama dia toke. Bukan you toke. Dia toke. You bukan toke. Oh, you kahwin Malaysia memang cakap besar lah. Ira mampui. Apa cakap? Cakap itu cakap betul. Apa betul? Semua orang betul. Apa betul you cakap? Tuan cakap. Apa betul? Dia tak ada. Tadi dia I pun ada. Tadi dia tak ada. Customer apa dia? I tengok anak You dia. customer kan? You customer kan? Apa saya cakap? Apa saya cakap? Apa saya cakap? Apa saya cakap? You buat customer, you buat cara You customer. sana kedai lah. You sana kedai kan? You ada share. You ada share. Okay, you tepi dulu. You tak cakap you pipi. Mana-mana negara pun ada. Negara apa? Apa negara tak? Apa negara cakap? Apa yang cakap negara? Negara apa? Apa negara? Dah cakap apa negara? Apa yang cakap? You sini mai. You duduk sini. You jangan buat kita negara macam. Dia ada mau buat apa yang dia nak kedai? Tapi Bukan bila kita nak kedai mengenal. kita dengar cakap tipu. Tipu maaf tipu. Tipu apa? Apa tipu? Apa? Apa tipu? Apa diam? Dia sedang dia cakap. Apa tipu? Dah apa tipu? Apa tipu? Dah apa tipu? Dah apa tipu? Apa tipu? Bibi panggil polis. Rani panggil polis mai. Rani panggil. Panggil polis. Jangan cakap banyak. Panggil polis. Tak apa, malu tak apa. Malu pun tak apa. Panggil mai polis. Tadi baru nak balik. Semua tempat bila kami pergi. Report. Mau IC ambil. Kau cerita pasal IC. Jangan cemang. Saya beritahu. Tak apa aja punya kedai. Semua ni jangan kedai. Tak apa musibah. Aku. Adik ambil pasal ni kedai kami cerita bukan adik. Kedai pun kedai aku juga. Kau cakap kedai dia ambilkan mas sekali. Gaji warga asing dalam ni. Memanglah kami bagi gaji dah dia orang ada permit. Permit boleh cakap Malaysia. Mana ada kisah? Ada I pun ada tengok dia ada. Video dua orang dua cashier. Dua orang dua cashier. Dia ada. Tuan. Dua orang dua cashier. Bang, tadi dia ada tadi. Abang cakap betul. Abang orang sini kan? Abang orang sini. Tak. Abang jangan video nak viral mau viral saja. Kita mau cakap betul. Sampai cakap macam ni, you siapa? Okey, I bagi tahu abang ah. Dan you siapa? Dia video abang benar. You siapa? I benar ada Iqbal. Empat penipu. Okey, dengar dulu. Empat pembohong. Hai, waalaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Chef Rajesh Khanna dan saya memang nak buat video ni kerana ia mengenai Malaysia saya yang tercinta. Saya nak buat video ni tapi saya tak menyasarkan kepada sesiapa. Okey, so saya harap video ni akan sampai ke kerajaan Malaysia dan juga perbadan kementerian-kementerian yang tertentu lah. So, Malaysia ni sekarang dibanjiri, sangat-sangat dibanjiri oleh pendatang asing. Pendatang asing daripada banyak negara lah, tak kisahlah saya tak nak sebut daripada negara mana. Dan mereka ni makin lama makin berkompromi, makin lama mereka membuat satu perkampungan, satu puak, satu community di negara kita. Saya tak kisah, kita tak kisah sebenarnya, kita mengalu-alukan warga asing, okey. Tapi apa yang saya dapat lihat, 100 warga asing yang ada permit, gentle saya bagi tahu. Saya pun seorang chef, saya banyak ambil warga asing untuk kerja di dalam restoran. Kalau saya ambil 100 orang, yang ada permit hanya 5 orang, 5 ke 6 orang je. Yang lain tak ada permit, yang lain kosong. Tapi berlagak gila, tak pernah respect orang Malaysia, orang tempatan. Saya banyak interview orang asing ni bukan nak kata apalah, bila dia datang dia kosong, tapi dia minta macam-macam, gaji lebih lah, itulah, inilah.
apa tengah jadi dengan negara kita ni? Macam saya golongan India. Saya daripada keturunan India. Keturunan kita kecil. Kita minoriti dekat Malaysia ni. Kalau kita bagi lagi 10 ke 15 tahun akan datang, confirm kita akan dikuasai oleh orang-orang pendatang asing ni. Pendatang asing yang tidak ada permit, tidak ada apa-apa kertas kerja. Pergi selayang. Diorang layan, bila saya buat catering, saya pergi selayang, saya nak beli seafood ke apa, diorang layan saya macam sorry lah nak cakap, macam tai dia layan. Padahal kita bayar duit. Pergi mana-mana nak beli pasar ke mana-mana, diorang buat bisnes. Saya kerja kat luar negara, tahu tak, kita tidak dilarang untuk buka bisnes tau. Kita dilarang untuk buka bisnes kecuali kita kahwin orang tempatan sana. Itu pun selepas 10 tahun bertapak di negara tersebut. Bisnes tak boleh ada dekat nama kita, atas nama kita, kena nama isteri kita. Tapi tak mudah. 10 tahun you tak boleh balik, baru you boleh buka bisnes. Kat sini orang suka-suka je warga asing buka bisnes. What is happening lah in Malaysia? Apa akan jadi kepada keturunan saya, kaum India saya, atau kaum minoriti? Ramai kaum minoriti ada daripada Sabah, Sarawak lah, apalah, Malaysia pun ramai ada. Jangan kira kaum minoriti lah. Apa akan jadi pada rakyat Melayu, masyarakat Melayu? Apa akan jadi kepada masyarakat Cina? Apa akan menjadi pada masyarakat India dan sebagainya? Diorang ni akan conquer kita. Dan sekarang pun diorang dah bersuara lantang dan terus nak jadi Perdana Menteri lah, apalah. Apa cerita ni? Janganlah buat kita susah. Kita sekali lagi saya memberitahu, kita mengalu-alukan warga asing yang datang kerja sini, menolong kita untuk membantu ekonomi kita dan sebagainya, kilang-kilang kita, ladang-ladang kita dan sebagainya. Tapi dengan cara betul lah. Kenalah ada permit. Saya kerja negara lain pun saya takut tahu nak jalan-jalan tanpa permit ke apa. Tak ada permit, dia hantar balik. Suruh buat permit baru datang balik. Kat Malaysia ni apa cerita? So bangunlah, fikir-fikirlah. Benda ni memang serius. So saya nak bagi tahu, pergi mana-mana restoran tak ada permit, kosong, cakap belagak pula. Pergi kedai mamak India yang kerja pun datang sini cari makan, tapi macam kita olah-olah kita hutang dia pula. Tak ada ambil order pun macam tak betul, macam kita hutang dia. Apa ni? Tolong ada guideline yang betul dan juga mengikut undang-undang yang betul. Kalau tidak, tenggelamlah bangsa Malaysia kita ni, akan tenggelam. Bukan bangsa Malaysia. Oke teman-teman ya, demikian ya. Dengan banyaknya pendatang asing di Malaysia hingga 7 juta ya, 7 juta pendatang asing di Malaysia, paling enggak ini merepotkan ya, ataupun meresahkan bagi warga tempatan, baik itu suku Melayu, India di sana ya, yang merasa terganggu ya dengan saking banyaknya pendatang asing yang gelagatnya, etikanya itu sangat tidak sopan menurut mereka, warga Malaysia, baik itu Melayu ataupun India sebagai minoriti di sana. Dan ini tentunya sekali lagi sangat merasakan bagi mereka ya. Tapi di sisi lain, para pejabat di Malaysia yang nafsu akan uang ya, terutama ejen-ejen yang memasukkan para imigran gelap ke Malaysia ini, masih terus menerima uang ya. Jadi ya masih terus ya masuknya imigran asing ke Malaysia. Oke teman-teman ya, demikian ya bagaimana banyaknya imigran asing di Malaysia. Ya, di satu sisi Malaysia membutuhkan tenaga kerja, ya, tapi di satu sisi lain Malaysia dihadapkan pada migran-migran asing yang berjubel membadati Malaysia, yang bercampur baur
baik yang ilegal ataupun yang legal. Oke teman-teman ya, demikian dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.